Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Anda bersama-sama dengan saya dalam slot kemahiran. Coba bayangkan Anda yang memandu kereta ini pada kelajuan 300 km sejam. Coba pula Anda bayangkan Anda sedang memegang motosikal GP. Kelajuannya lebih kurang sama, yaitu 300 km sejam. Bagaimana ya? Semua kendaraan tadi boleh bergerak dengan sepantas 300 km sejam. Tidak lain dan tidak bukan ialah karena sebuah mesin yang dinamakan enjin. Definisi enjin, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan enjin? Enjin ialah mesin yang membekalkan kuasa menukarkan tenaga kimia kepada tenaga mekanikal melalui pembakaran bahan api. Dan sudah pastinya bahan api tadi dibakar untuk membolehkan atau memenuhi keperluan manusia. Bagi membolehkan Anda memahami bagaimana sebuah enjin 4 lejang itu berfungsi, Anda perlu tahu serba sedikit berkenaan dengan komponen yang berada di dalam enjin tersebut. Dan untuk itu saya akan menerangkan kepada Anda satu persatu serta fungsi komponen yang berada di dalam sebuah enjin. Yang pertama sekali adalah tanda E, ya, injap sedutan lengan jumpelang. Tanda E, injap sedutan, ya, yang berbentuk seperti cuping ini dinamakan injap sedutan. Yang berbentuk seperti cermin mata nih, ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini dipanggil lengan jumpelang atau dalam bahasa Inggrisnya rocker arm. B pula dinamakan, ya, penutup kepala enjin. Ya, bagian B dinamakan penutup kepala enjin. C rongga, ya, dia sebenarnya satu rongga atau liang, ya, dinamakan liang sedut. Liang ini berfungsi untuk bahan api dan udara dapat masuk ke dalam kebuk pembakaran. Bagian di sini adalah dipanggil kebuk pembakaran. Di kepala enjin, ya, kepala enjin keseluruhannya, bagian sini sehingga ke bawah dipanggil bagian kepala enjin. Saya ulangi semula, bagian atas di sini bagian penutup kepala enjin, daripada sini hingga ke bawah bagian sini dipanggil kepala enjin, daripada titik tersebut sehingga bawah ke sini adalah bagian blok enjin. Bahagian bawah sekali yang terakhir adalah kotak takungan minyak pelincir. Kembali semula kepada nama-nama komponen yang terdapat di dalam sebuah enjin. Seterusnya, I adalah dipanggil atau dinamakan liang penyusukan air, berfungsi untuk menyerap haba yang dihasilkan dalam kebuk pembakaran apabila berlakunya pembakaran bahan api. Ya, haba yang tidak diserap dan dibuang boleh menyebabkan logam enjin mencair dan seterusnya merosakkan enjin tersebut. Bagian F pula adalah dipanggil blok enjin, ya, daripada bagian ke atas sehingga ke bawah sini. G seperti yang saya maklumkan tadi adalah dinamakan takungan minyak pelincir, yang mana H adalah minyak pelincir yang melincirkan pergerakan umbo dan semua komponen-komponen yang berat dalam sebuah enjin. Seterusnya I, ya, aci sesondol. Aci sesondol
adalah yang berwarna biru. Dalam bahasa Malaysia dipanggil aci sesondol, tapi dulu untuk terminologi dalam bahasa Inggris dipanggil camshaft, berfungsi untuk menanduk lengan jumpulang bagi membolehkan lengan jumpulang tadi menekan injap yang ada pada liang sedut ataupun liang exhaust. J adalah dipanggil atau dinamakan injap exhaust, komponen ini, ya, yang ini J. Seterusnya komponen tanda K. Tanda K ini yang berwarna putih yang selalu kita lihat dipanggil palang pencucuk, ya, dinamakan palang pencucuk. Namun demikian untuk terminologi dalam bahasa Inggris adalah spark plug, ya. Susah kalau Anda pergi kedai spare part palang pencucuk, orang tidak berapa tahu, tapi kalau Anda sebut spark plug, nah itu yang sudah pasti salesman di kedai auto parts itu memang maklum. Komponen seterusnya adalah bagian L, tanda L, ya. Tanda L di sini menunjukkan kepada rongga, ya, rongga di mana asap yang terbakar dalam kubur pembakaran ini dikeluarkan apabila injap exhaust ini terbuka, ditekan dan liang exhaust ini terbuka. M, tanda M di sini umbo, dan ini adalah umbo, ya, yang selalu kita lihat dalam iklan-iklan pada TV, ya, ya, terutamanya berkenaan dengan minyak pelincir. Dan komponen seterusnya N dipanggil lengan umbo, dinamakan lengan umbo, yang menyambungkan aci engkol dan umbo, ya, aci engkol dan umbo. Bagian O di sini di tengah-tengah ini adalah galas, yaitu ball bearing. Dan yang terakhir di bagian tengah di sini komponennya dinamakan aci engkol. Ya, apakah yang dimasukkan dengan lejang? Untuk pemahaman Anda, lejang ini adalah pergerakan umbo daripada takat terakhir bawah ke takat terakhir atas, dan sebaliknya daripada takat terakhir atas hingga ke takat terakhir bawah umbo. Apakah yang dimasukkan dengan takat? Takat ini adalah takat di mana umbo bertukar arah pergerakan. Jika di bagian atas, umbo bergerak ke atas dan mula turun kembali ke bawah. Pada takat terakhir bawah, umbo yang bergerak ke bawah mula kembali naik ke atas. Dan untuk sebuah enjin 4 lejang sudah tentunya terdapat 4 proses yang berlaku dalam satu masa, ya. Untuk sebuah enjin 4 lejang satu umbo, lejang pertama dinamakan lejang sedutan, yang kedua lejang mampatan, yang ketiga lejang kuasa, dan yang terakhir adalah lejang keempat dipanggil lejang exhaust. Kita pergi lejang yang pertama, yaitu lejang sedutan. Apa yang berlaku pada lejang sedutan? Yang pertama sekali, pada lejang sedutan nih, saya tunjukkan pada komponen biru nih. Biru ini ada dipanggil camshaft ataupun aci sesondol. Aci sesondol akan berputar, dan bahagian tinggi pada aci sesondol nih, dia akan menanduk lengan jumpelang atau rokaam. Jadi lengan jumpelang tadi
akan berputar dan menekan injap pada liang sedutan. Seperti saya terangkan kembali, aci sasondol menanduk lengan jempulang roka am, ya, dan menekan injap pada bahagian liang sedutan. Injap sedutan akan kembali menutup liang sedutan apabila ditarik oleh pegas ataupun spring pada injap sedutan tadi. Umbu bergerak daripada takat terakhir atas. Apabila terbukanya liang sedutan, dalam masa yang sama, umbu bergerak daripada takat terakhir atas ke bawah, iaitu takat terakhir bawah. Hasil daripada pergerakan tadi, berlakulah keadaan separa vakum pada bahagian kebuk pembakaran. Perbezaan tekanan luar dan tekanan dalam pada bahagian kebuk pembakaran ini akan menyedut masuk bahan api dan udara daripada bahagian karburator ke dalam kebuk pembakaran dan bersedia untuk dimampatkan dalam lejang yang berikutnya. Lejang kedua iaitu lejang mampatan. Apa yang berlaku? Yang pertama sekali yang kita lihat di sini aci sasondol ni, ya, bahagian tingginya telah berputar ke arah yang lain, hanya tinggal bahagian yang rendah, di mana bahagian rendah ini tidak akan dapat menanduk roka am atau lengan jempulang. Apabila tiada tandukan pada lengan jempulang, maka kedua-dua injap ni, sama ada injap sedutan ataupun injap exhaust, dalam keadaan tertutup disebabkan oleh pegas ataupun spring kedua-duanya ni menarik kedua-dua injap. Ya, bila injap ditarik, maka liang sedutan dan liang exhaust ni dalam keadaan tertutup. Seperti yang Anda sedia maklum, campuran bahan api dan udara telah berada dalam kebuk pembakaran semasa lejang sedutan tadi. Disebabkan kedua-dua liang ni tertutup, maka campuran bahan api dan udara ni tidak dapat pergi ke mana-mana. Namun demikian, hasil daripada pergerakan umbu daripada TTB, takat terakhir bawah ke takat terakhir atas, campuran, ya, takat terakhir bawah ke takat terakhir atas, campuran bahan api tadi yang berada dalam kebuk pembakaran dimampatkan. Ya, sebab ruang semakin kecil, umbu bergerak ke atas, maka ruangnya semakin kecil. Campuran bahan api dan udara tadi dimampatkan dalam kebuk pembakaran. Dan seterusnya berikutnya adalah lejang kuasa. Apa yang berlaku? Keadaan pertama yang berlaku seperti juga pada lejang mampatan, kedua-dua belah injap sedut dan injap exhaust dalam keadaan tertutup disebabkan bahagian tinggi aci sasondol masih berada di luar dan tidak menyentuh roka am dengan jempulang itu tadi. Ya, seperti yang lihat di sini masih dalam proses yang ketiga. Yang saya buat sini animasinya, tapi masih berada dalam proses yang ketiga, yaitu lejang kuasa. Ya, liang sedutan dan liang exhaust sedang tertutup. Palang pencuci atau spark plug mula mengeluarkan percikan api yang menyebabkan campuran bahan api dan udara tadi terbakar, lalu menghasilkan letusan. Apabila berlaku pembakaran atau letusan tadi, maka gas akan mengembang dan menolak
umbu ke bawah daripada takat terakhir atas ke takat terakhir bawah. Ini adalah lejang kuasa, dan lejang inilah yang menggerakkan roda pada sebuah motosikal ataupun sebuah kereta. Seterusnya kita ke bahagian proses yang keempat, yaitu lejang exhaust. Apa yang berlaku? Aci sesondol berputar dan bahagian tingginya menolak roka arm atau lengan jumpelang pada bahagian liang exhaust. Apabila aci sesondol atau camshaft menolak lengan jumpelang, maka lengan jumpelang akan menekan injap exhaust dan menyebabkan liang exhaust terbuka. Seperti Anda sedia maklum, dalam keadaan ini bahagian injap sudutan dalam keadaan tertutup. Umbu bergerak daripada takat terakhir bawah ke takat terakhir atas. Jadi pergerakan umbu daripada bawah ke atas membuang atau menolak pusuan atau memusuh asap yang terhasil daripada pembakaran bahan api tadi keluar ke liang exhaust. Dengan berlakunya lejang exhaust, maka kitaran lengkap sebuah enjin 4 lejang telah berlaku. 4 lejang tersebut adalah yang pertama sedutan, yang keduanya mampatan, yang ketiganya kuasa, dan keempat adalah exhaust. Urutannya mesti seperti ini. Sama ada Anda bermula dengan mampatan, tapi urutan berikutnya adalah mesti lejang kuasa. Jika Anda bermula dengan lejang kuasa, urutan berikutnya adalah exhaust, dan sedutan, dan berikutnya adalah mampatan. Dia tidak boleh bertukar urutan. Apa yang saya tunjuk sekarang ni ialah dari segi susunan penuh sebuah enjin 4 lejang. Anda boleh melihat jarum ni bergerak. Pada zon 1 adalah berlakunya lejang sedutan. Pada zon 2 berwarna purple ni berlaku lejang mampatan. Pada zon 3 berlakunya lejang kuasa, dan yang terakhir pada zon 4 berlakunya lejang exhaust. Ya, keluar exhaust. Jadi sedutan, mampatan, kuasa, exhaust. Sedutan, mampatan, kuasa, exhaust. Sedutan, mampatan, kuasa, exhaust. Sedutan, mampatan, kuasa, exhaust. Kitaran bagi sebuah enjin 4 lejang. Bagi sebuah enjin 4 lejang 4 umbu, pada satu masa berlakunya keempat-empat proses tadi, namun pada umbu yang berlainan. Sebagai contoh, jika enjin umbu pertama berlakunya sedutan, yang kedua berlakunya mampatan, yang ketiga berlakunya kuasa, dan yang terakhir berlakunya lejang exhaust. Ini adalah gambar raja animasi sebuah enjin 4 lejang yang mempunyai 2 aci sesondol atau camshaft. Ya. Dalam keadaan reka bentuk enjin seperti ini, enjin tidak memerlukan lengan jumpelang lagi atau roka arm. Maksudnya, aci sesondol mempunyai sentuhan terus atau dari kontak kepada injap sedutan di sebelah kiri ataupun injap exhaust di sebelah kanan. Terdapat
berbagai-bagai bentuk atau rekaan injin. Ya, yang paparan sekarang ini yang saya tunjukkan adalah sebuah injin 4 umbo dalam susunan sebaris. Injin sebaris benannya lebih mudah, gabungan maksud saya aci susunulnya boleh satu, tapi dari segi rekaan bentuk injin dia akan agak lebih tinggi, ya, berbanding dengan rekaan berbentuk V. Ya, tapi rekaan berbentuk V seperti ini adalah injin 6 umbo berbentuk V, 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Ya, rekaan bentuk seperti ini memerlukan 2 camshaft, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan, untuk menolak injap, sama ada injap sedutan ataupun injap exhaust. Dan ini adalah reka bentuk 4 umbo berbentuk rata. Ya, kelebihannya di sini, kereta yang punya injin 4 umbo berbentuk rata ini, bahagian hadapan injin akan lebih rendah. Nah, dan ini bermaksud kereta dan injin akan lebih nipis. Ini bermaksud bagian hadapan lebih rendah, aerodinamik. Sekian saja penerangan berkenaan dengan prinsip injin 4 lejang. Semoga dengan penerangan itu tadi dapat menambah ilmu dan kemahiran pada diri Anda. Terima kasih.